Di sebalik kemajuan yang telah kita kecapi, tersimpan banyak bangunan bersejarah yang mempunyai nilai dan cerita di sebalik pembinaannya. Walaupun negara kita mempunyai banyak bangunan pencakar langit yang dikenali di seluruh negara, namun bangunan bersejarah yang sudah terbina sekian lama harus dipelihara. Sebuah bangunan mungkin mempunyai kepentingan bersejarah yang istimewa kerana kepentingannya berkenaan dengan peristiwa atau tempoh sejarah tertentu. Satu daripada kepentingan bangunan bersejarah ialah bangunan bersejarah dapat dijadikan sebagai bukti yang kukuh kepada suatu era atau peristiwa sejarah yang telah berlaku. Walaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaan, kesan yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial seperti British, Belanda dan Portugis masih dapat dilihat dan perlu dijaga. Kalis Castle yang terletak di Batu Gajah ini adalah bangunan bersejarah yang dibina oleh peladang getah terkemuka dari Britain, William Kelly Smith pada 1910. Beliau telah membeli sebidang tanah seluas 960 ekar untuk dijadikan ladang getah dan tapak untuk membina rumah. Namun, pembinaan istana ini terpaksa dihentikan serta-merta kerana Kelly meninggal dunia secara mengejut pada tahun 1926. Walaupun tidak siap sepenuhnya, istana ini dikatakan memiliki banyak ruang rahsia termasuklah terowong-terowong bawah tanah. William Kelly Smith telah dilahirkan di Calais, Moray Firth, Scotland pada tahun 1870. Pada tahun 1890, beliau telah tiba di Malaya sebagai jurutera awam pada usia semuda 20 tahun. Smith menyertai firma terjauhan Charles Elmer Baker yang telah menengangi konsesi daripada kerajaan negeri untuk menerka 9,000 hektar hutan di Batu Gajah, Perak. Hasil keuntungan yang besar daripada usaha perniagaan beliau bersama Baker, Smith telah membeli 1,000 hektar hutan di daerah Kinta dan mula menanam pokok getah serta berkecimpung dalam industri pelubungan biji timah. Gaya binaan Kellis House dan Kellis Castle telah banyak menggunakan pengaruh Rom, Moor dan Indo-Saracenic. Rekaannya menyertakan elemen-elemen seperti bangunan Sultan Abdul Samad dan bangunan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur dengan lengkuk kasut kuda Mughal di pintu dan tingkap, kubah berbentuk bawang diperbuat daripada tembaga dan fris neoklasik yang berhias. Bangunan 3 tingkat ini diilhamkan mengikut reka bentuk istana Mughal di era India dan jubin dindingnya diimport dari Itali. Batu bata dilekat menggunakan bancuhan campuran putih telur itik, pasir, kapur, gula merah dan madu. Tiada besi atau paku digunakan. William begitu gagum dengan agama Hindu dan seni rekan India, terutamanya bangunan di Madras. Selain daripada mengupah 70 orang pembina mahir dari Madras, kebanyakan bahan mentah bagi menghasilkan hiasan di rumah agam tersebut seperti marmar datangnya dari India. Terdapat struktur bangunan istana yang dianggap unik seperti rumah Kellis. Seterusnya ialah balkoni serambi, tangga spiral. Kesimpulannya, bangunan bersejarah harus dipelihara supaya dapat mengekalkan keaslian, reka bentuk dan seni pembinaan. Bangunan bersejarah merupakan aset yang patut dipelihara dan diwarisi. Dengan terdapatnya bangunan bersejarah, generasi baru akan lebih menghargai dan peka akan perkembangan sejarah negara. Sesungguhnya, semua pihak mestilah menjinari kepentingan yang akan kita perolehi melalui pemeliharaan bangunan bersejarah di negara kita. Sekian, terima kasih.